Assalamualaikum. Kaedah yang nak saya kongsikan hanya sesuai untuk mereka yang masih keliru dengan huruf bersambung-sambung, bacaan Al-Quran tak lancar, tak ingat hukum tajwid, tak tahu cara nak wakaf bila jumpa ayat panjang, siang hari sibuk bekerja, malam pula melayan ahli keluarga, akhirnya tak ada masa nak ke kelas, atau anda ada perasaan malu. Sekiranya anda menghadapi cabaran di atas, teruskan menonton. Mungkin video ini dapat berikan cadangan penyelesaian masalah anda. Anda sudah bersedia? Jom saya kongsikan. Memperkenalkan pengajian Al-Quran Cepat Quran, sebuah aplikasi mengaji dari asas hingga mahir tajwid. Saya kongsikan 17 sebab anda perlu mendaftar sebagai ahli. Pertama, anda mendapat pelajaran satu kaedah mengaji Al-Quran yang sistematik dan mudah diingat. Kedua, kami berikan kepada anda sebuah buku asas dan tajwid yang akan dipost terus ke rumah anda. Ketiga, anda akan mendapat akses penuh ke rakaman pengajian asas dan tajwid melalui aplikasi dan Facebook Cepat Quran bagaikan anda berada di dalam kelas. Selain itu, anda akan mendapat sesi konsultasi selama 1 jam setiap bulan. Kelima, rakaman bacaan Al-Quran 30 juzuk beserta bimbingan tajwid yang akan diberi dari masa ke masa. Keenam, sesi soal jawab secara live di Facebook Cepat Quran. Tidak cukup dengan itu, setiap ahli diberikan e-book asas tajwid resam Usmani. Yang paling best, waktu dan tempat belajar adalah fleksibel. Anda tentukan sendiri di mana-mana dan bila-bila masa mengikut keselesaan. Kalau terlupa, jangan bimbang. Anda boleh mengulang-ulang video tanpa had sehingga mahir tajwid. Konten pelajaran akan sentiasa diupdate. Dan yang pasti, anda akan diberi sokongan berterusan sepanjang hayat. Jangan bimbang dengan komitmen setiap bulan kerana tiada yuran bulanan atau tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali seumur hidup. Pembimbing pengajian Ustaz Izzuan Ahmad, seorang guru Al-Quran bersanad, bertaudah dan berpengalaman. Jadi hari ini kami nak serahkan kaedah yang power ini kepada anda supaya anda dapat membaca Al-Quran dengan baik, lancar dan tepat. Jadi, jangan bertangguh lagi. Jom sertai kami sebagai ahli cepat Quran. Layari www.cepatquran.com untuk mendaftar. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Izzuan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafaz Nasir. Untuk mendapatkan banyak lagi video cara cepat dan tepat mengaji Al-Quran, jangan lupa like page Fatihah dan subscribe YouTube channel Fatihah TV dan tekan notifikasi. Seronoknya cinta Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya syukur dan puji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kali ini sekali lagi saya diberikan kelapangan dan kesihatan untuk bertemu dengan sahabat-sahabat pecinta Al-Quran semua di luar sana. Untuk kali ini kita kongsikan satu cara mudah belajar mengaji Al-Quran dan surah serta ayat pilihan kita kali ini, iaitu surah Al-Baqarah ayat 94 sehingga 101. Jadi bagi sahabat-sahabat yang nak membuka Al-Quran, saya cadangkan menggunakan Al-Quran Resam Usmani halaman 15. Ya, boleh pergi ke muka surat 15 insya-Allah. Ataupun boleh lihat di skrin masing-masing ayat-ayat yang akan kita bawa. InsyaAllah jelas kelihatan sebentar saja lagi. Bagi yang baru pertama kali bersama, saya mengucapkan selamat menonton dan selamat belajar. Saya Ustaz Izzuan Ahmad, guru Al-Quran anda yang juga merupakan pengasas Pusat Pengajian Al-Quran Fatihah Learning Center. Jadi di kesempatan ini saya ingin menjemput sahabat-sahabat yang berhajat untuk memperbaiki bacaan Al-Quran, sama ada secara bersemuka ataupun di atas talian, untuk menghubungi kami insya-Allah bagi pendaftaran. Baik, sebelum kita mulakan seperti biasa, insya-Allah kita panjang-panjangkan ilmu ini. Jadi saya mengharapkan sahabat-sahabat kita tekan button share dulu insya-Allah, dan juga untuk saya lebih bersemangat untuk berkongsi dengan sahabat-sahabat, minta berikan heart dan thumbs up insya-Allah. Ya. Baik. Kita langsung masuk kepada bacaan isti'azah.
Selalu saya ingatkan, hamzah dan ainnya pastikan disebut dengan benar-benar betul dan diberikan perbezaan. Jangan samar-samar kita dengar antara hamzah dan ain itu. A'u, jangan a'u ataupun a'u. A'udzu, zu di hujung lidah. A'udzu, dua harakat ya. A'udzu billahi, lafzul jalalah dua harakat. Himinasyai, nun baris atas terus naik di atas shin yang bersabdu, dan shin baris atas bertemu ya dibaca syai. Jangan baca syai, tapi syai. Syaita, ta dua harakat, nun baris bawah terus naik di atas ra yang bersabdu. Nir rajim, dan diwaqafkan ma'arid li sukun dengan 2, 4 ataupun 6 harakat, dan pastikan mulut ditutup rapat bagi menyempurnakan bunyi mim. Sekali lagi dengar dan ikut bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, alhamdulillah. Jadi kita teruskan kepada ayat yang ke-94 surah Al-Baqarah. Qul in, bunyi saja qul, jangan lambat. Terus masuk in, di situ hukum ikhfa. Asalnya hamzah baris bawah bertemu nun bunyi in. Kemudian dipanjangkan 2 harakat ya, disembunyikan di belakang kaf dengan kadar 2 harakat. Daripada in jadi ing 2 harakat, kanat ka 2 harakat, dan nat ada hamasnya bunyi angin di situ. Lankumudda 2 harakat. Rul, jangan roll, jangan kita baca darul, bukan darul tetapi darul. Ra baris depan bunyi ru. Ramai orang bunyi seakan-akan ra baris depan dibaca ro, bila bertemu lam jadi roll. Sebenarnya yang betul adalah rul. Darul 2 harakat. Khiratu ikhfa 2 harakat. Dallah, lafzul jalalah jika datang sebelumnya baris fathah dibaca tebal. Dibacakan dengan kadar 2 harakat. Dallahi kha 2 harakat. Lisatam, lisa, jangan baca lisa, sa huruf sin. Kita cari di sini huruf sad. Lisatam, di situ idgham bi gunnah, tanwin bertemu mim. Asalnya lisatan, ta tanwin di atas bunyi tan. Tapi bila datang mim terus masuk beserta dengung 2 harakat. Lisatam, baru masuk mi ikhfa. Jangan baca mindu, tak betul. Yang betulnya min 2 harakat. Dunin, di situ hukum wajibul gunnah, wajib dengung 2 harakat. Nasifataman, di situ dengungkan man, nun sabdu wajibul gunnah. Naul, ini kadang-kadang orang sebut naul pada macam-macam lah bunyinya. Yang betul ialah fatamannawul, wul, wa wi wu, wa baris depan bunyi wu, bila bertemu lam jadi wul. Fatamannawul mau, jangan mau. Kalau baca mau tak betul lah ya. Yang betulnya mau. Ta nak ke ing, jangan lambat, 1 harakat. Ing ikhfa 2 harakat. Kun ikhfa 2 harakat. Tum izhar syafawi, sempurnakan bunyi tum, terus masuk sadiqin. Macam mana boleh ingat tak hukum tajwid itu? Jadi sewaktu saya memberi huraian tersebut, mungkin ada sahabat-sahabat yang tolong tulis, insya-Allah. Bukan sahaja sebagai rujukan kita, tetapi rujukan kawan-kawan dan ahli keluarga kita yang akan bersama-sama. Baik, cuba dengarkan. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas. Baik, kalau saya waqaf di situ, terus ibtidak pada fatamannawul. Fatamannawul mauta in kuntum sadiqin. Itu kalau bagi yang nafas tak sampailah ya. Jadi sebab selalu saya ingatkan, kita baca Al-Quran ni bukan semua orang sama. Ada orang yang mampu, ada yang kurang dan sebagainya. Jadi yang penting kalau tak sampai akhir ayat, cari tempat yang sesuai, berhenti dan ibtidak balik. Ya. Baik, cuba kita dengar dan ikut baca bersama-sama sekali lagi. Qul in kanat lakumud darul akhiratu
khalisatan min dunin nasi fatamannawul mauta in kuntum sadiqin. Baik. Itu kalau bagi yang nafas sampai baca sampai akhir, begitulah bacanya, tanpa dihentikan, mengikut kemampuan masing-masing. Boleh? Baik, jika anda merasakan perkongsian ini bermanfaat, sebelum kita meneruskan ayat seterusnya, boleh tak tolong share dulu seorang sekali, insya-Allah semoga kita mendapat pahala berkongsi ilmu yang bermanfaat, selain daripada kita mendapat pahala menuntut ilmu. Dan juga jangan lupa, saya mohon berikan heart dan juga thumbs up, insya-Allah jika merasakan perkongsian ini bermanfaat. Kita teruskan ayat yang seterusnya. Walai, di situ asalnya walan, lam bari atas bertemu nun bunyi lan. Tetapi bila datang ya, hukumnya idgham bi gunnah. Di dalam hukum Al-Quran Rasam Usmani, mungkin ada sahabat-sahabat yang tolong tulis, hukum nun mati bila bertemu dengan huruf idgham bi gunnah, iaitu ya, waw, mim dan juga nun, nunnya tidak diberikan tanda mati. Itu antara indikasi-indikasi yang sahabat-sahabat boleh perhatikan, ya. Jadi dibacanya masuk beserta dengung 2 harakat. Walai, kalau baca walai, walai itu masuk, dengung tak ada, ya, dia mestilah masuk beserta dengung. Dengung ni bunyi yang lahir daripada khayshum. Khayshum ni daripada hidung. Lahir huruf daripada hidung ni seperti huruf nun dan mim. Walai yataman, di situ hukum wajibul gunnah, wajib dengung 2 harakat. Jangan pula kita baca walai yatamannauhu abadan, tak betul lah, dah langgar dah, dah berlaku accident di situ. Jadi yataman, di situ didengungkan 2 harakat. Nau, jangan nau, tak betul, nau. Nauhu abadan, abadan, di situ iqlab, itu dal tanwin 2 di atas. Baik, di dalam Al-Quran Rasam Usmani, mungkin ada sahabat-sahabat tolong tulis, tanwin pada hukum iqlab tidak diberikan garis 2, tetapi diberikan 1 baris ditemani dengan mim kecil, yang ekor mimnya ke bawah. Jadi dah tahu dah itu, selepasnya confirm datang huruf ba. Jadi pada iqlab, jadi kita tukarkan bunyi tanwinnya, annya tu, bunyi nunnya tu ditukar, abadan tukarkan kepada bunyi mim yang nipis, jadi abadan gitu. Bibir tu sekadar bersentuhan saja. Jangan pula kita dengungkan macam dengung wajibul gunnah di situ. Contohnya yatamannauhu abadam, tak betul, tak betul begitu, ya. Jadi mim yang nipis saja di situ. Abadam bima, ma, bukan ma, jangan ngangal luas. Langar luas nanti air laut masuk dalam mulut. Baik. Abadan bima qaddamat, mat ada hamas di situ. Ai, jangan baca ai tapi ai. Aidihim. Baik, di situ ada waqaf qili, afdal dihentikan di situ. Kemudian ibtidak balik pada wallahu alimu. Di situ sekali lagi kita jumpa iqlab, tanwin 2 di depan pula. Tadi tanwin 2 di atas, abadan. Ini alimun asalnya, jadi alimu 2 harakat. Bizzalimin. Baik, cuba dengarkan. Walan yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Alhamdulillah. Macam mana? Jelas ke tak jelas? Boleh dapat? Boleh ikut? InsyaAllah. Kalau boleh ikut, komen seronoknya cinta Al-Quran. Baik, kita teruskan ayat yang seterusnya. Sebelum itu, yang baru bersama dengan kita, selamat menonton dan selamat belajar. InsyaAllah, jangan lupa seperti biasa pengerasnya, tekan button share, kita kongsikan insyaAllah kepada ahli keluarga dan kawan-kawan kita. InsyaAllah, kita mengharapkan kualiti bacaan mereka, orang-orang yang kita sayang juga dapat ditingkatkan insyaAllah. Walatajidan, di situ didengungkan 2 harakat. Nahum, ikhfa syafawi, bunyi saja hum, hum, bukan hum tetapi hum, ya. Hamzah bari atas bertemu ha pedas. Jangan bunyi kalau tak betul. Yang betulnya
Rasan, didengungkan nun sabdu 2 harakat. Nasi ala, na bukan nas. Kalau nas itu nak waqaf, ni kita nak sambung. Na saja kerana sin ada baris yang tersendiri. Nasi ala, ain jelaskan. Ala ha, kemudian ha pedas. Hayatin, di situ idgham bi gunnah, tanwin bertemu waw. Asalnya hayatin jadi hayatin 2 harakat. Wa minal ladzi di hujung lidah na asyraku. Baik, di situ ada waqaf jaiz. Harus berhenti di situ. Ya, jadi kita berhenti ke pun boleh, nak sambung boleh. Kalau nafas tak sampai, berhentilah. Berhenti bagi cantik di situ. Kemudian jangan lupa berhentinya 2 harakat. Jangan pula kita berhenti asyraku. Berhentinya mestilah asyraku, baru berhenti. Baik, kemudian ibtidak pada yawaddu ahaduhum. Ha pedas. Yawaddu ahaduhum lau. Bunyi saja hum, jangan lambat, terus masuk lau. Kerana di situ izhar syafawi. Lau, izhar syafawi dalam Al-Quran Rasam Usmani, mungkin sahabat-sahabat tolong tulis, mim matinya ada tanda sukun ataupun ada tanda mati. Lau didengungkan di situ mim sabdu. Ya, kalau sahabat-sahabat jumpa di dalam Al-Quran mim ataupun nun yang bersabdu, jangan lupa dengungkan 2 harakat. Yu'ammaru maru ru nak ke al, jangan lambat. Alfasanatiu, di situ didengungkan tanwin bertemu waw, idgham bi gunnah. Dan di dalam Al-Quran Rasam Usmani, sahabat-sahabat mungkin ada yang tolong tulis, pada hukum nun mati dan tanwin, bila bertemu dengan huruf ya, waw, mim, nun, ataupun huruf lam dan ra, ataupun 15 huruf ikhfa, tanwinnya kalau atas dengan bawah tidak selari. Dan tanwin di depannya seperti nombor 99 begitu, ya. Sanatin wa ma huwa bimuzah, zah ha pedas, zihihi. Yang pertama hi, yang kedua hi. Ha pedas dengan ha besar, ha simpul, ya. Muzahzihihi minal azab, di hujung lidah. Bi ai, didengungkan di situ. Asalnya an yu'ammar jadi didengungkan yu'am, mim sabdu 2 harakat, mar, dan ra di situ menjadi tebal. Jangan pula kita berhenti yu'ammar, tak betul. Yang betulnya yu'ammar, mar, gitu, ya, jadi tebal. Kemudian ibtidak pada wallahu basirun, iqlab di situ. Jangan baca basi, nanti jadi huruf sin. Yang kita cari huruf sad. Basirun, iqlab 2 harakat. Bima ain, jelaskan. Malun. Boleh sama-sama insya-Allah. Baik, saya tahu memang kalau nak ingat satu-satu hukum tajwid yang saya bagi tahu ini, ya, memang banyak. Tapi jangan bimbang. Bagi sahabat-sahabat yang nak belajar balik daripada awal, makhraj huruf, hukum-hukum tajwid dan sebagainya, insya-Allah. Bagi yang berhajat untuk kami bantu, boleh komen di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran. Kami akan kirimkan ke rumah sahabat-sahabat sebuah buku asas, sebuah buku tajwid dan rakaman kedua-dua buah buku tersebut, serta bimbingan daripada kami secara langsung dan banyak lagi kelebihan sebagai ahli cepat Quran. Jangan bimbang, tidak ada yuran komitmen bulanan dan tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali sahaja seumur hidup, insya-Allah. Jadi apa tunggu lagi? Yang berhajat boleh komen di ruangan bawah nak jadi ahli cepat Quran. InsyaAllah bahagian pendaftaran, admin pendaftaran cepat Quran akan cuba menjawab dengan secepat mungkin. Baik, kita cuba baca sekali lagi ayat ini. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ
بما يعملون. Alhamdulillah. Macam mana? Boleh ke tak boleh? Kalau boleh alhamdulillah, kalau tak boleh tak apa. Kita cuba sekali lagi. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. Baik, alhamdulillah. Kita teruskan ayat yang seterusnya. Sebelum itu, jika sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini bermanfaat, jangan lupa menekan button share dan berikan heart serta thumbs up, insya-Allah. Boleh? Baik, belajar Al-Quran ini jangan stres-stres, kita santai-santai sambil kita mempraktiskan, insya-Allah. Dan di samping itu, cuba mengingati pelajaran-pelajaran yang kita pelajari. Baik, kita lihat ayat ini. Qul man, bunyi saja qul terus masuk. Man asalnya mim bariata bertemu nun, bunyi man. Tapi kalau kita baca man jadi bacaan izhar, bacaan jelas. Di sini datang kaf. Kaf merupakan huruf ikhfa. Jadi kita sembunyikan nun matinya di belakang kaf dengan dua harakat. Maka kita ready nak sebut kaf tu. Man kana adu, tekankan dal baris depan bertemu waw bersabdu. Aduwal, asalnya aduwan, waw tanwin dua, di atas bunyi wan. Tapi bila datang lam salah satu daripada dua huruf idgham bila gunnah, iaitu lam dan ra. Mungkin ada sahabat-sahabat yang tolong tulis maklumat ini. Aduwal bacanya, jangan baca aduwan lagi. Kalau aduwan jadi izhar. Terus masuk tanpa dengung di atas lam, aduwal. Li jib ada qalqalah di situ, qalqalah sughra. Ri, ra di situ baris bawah dibaca dengan nipis. Ri, dua harakat. La fa in, didengungkan di situ dua harakat. Nahu, hu dibacakan dua harakat. Nazzalahu. Ini saya nak ingatkan juga. Saya nak ingatkan juga apa dia? Bila kata dua harakat. Jangan terlalu panjang. Kadang saya dengar, tadi sebenarnya saya dengar. Contohnya pada surah Qul Huwallahu Ahad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Baca hu dua panjang sangat. Dia sepatutnya walam yakul lahu kufuwan ahad. Lahu, hu tu dua harakat aja. Jangan terpanjang. Ya, jangan terpanjang baca walam yakul lahu kufuwan. Lagu tu saja. Kalau kita baca walam yakul lahu kufuwan ahad, itu dah terlebih panjang. Dah sampai ke tiga setengah harakat dah sudah di situ. Salah. Dia mestilah dua. Bila kata dua saja. Macam di sini fa innahu dua harakat, nazzalahu dua harakat, ala ain bari atas, ala qalbika bi'idh di hujung lidah. Nillah, lafzul jalalah dibaca nipis di situ kerana datang sebelumnya baris kasrah dan ianya dibacakan dengan dua harakat. Nillahi musaddiqal. Sekali lagi kita jumpa idgham bila gunnah di situ. Asalnya musaddiqan jadi musaddiqal. Lima ma, jangan nganga luas Huruf hijaiyah ini tidak perlu kita nganga mulut luas Jadi kita projekkan wordnya itu ke depan. Ma bai, jangan bai macam kita sebut bye tu tak mau Bai. Baina yadaihi wa hudan. Hi nak keluar jangan lambat. Hi wa hudan, asalnya hudan, wa hudan. Tetapi datang waw merupakan salah satu daripada huruf idgham bi gunnah, iaitu ya, waw, mim dan juga nun kena masuk beserta dengung. Hudan dua harakat, wa busyra dua harakat, lil mu'minin. Lil jangan baca lil. Ramai kadang-kadang kita mendengar baca lil mu'minin, bukan lil tapi lil. Ingat, kembali kepada asas, back to the basic. Lam baris bawah bunyi li, bukan bunyi le.
Jadi bila bertemu lam mati jadi lil mu'minin. Baik, cuba kita dengarkan bersama-sama. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biiznillah. Baik, kalau nafas sahabat-sahabat tak sampai, berhenti di situ, ambil pada fa innahu balik. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. Boleh ya di situ. Jadi kalau nafas sampai lil mu'minin, teruskan satu nafas. Kalau tak sampai, kita berhenti bagi betul, cantik, kemudian ibtidak balik. Cuba kita baca sekali lagi. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. Baik, alhamdulillah. Kita lihat ayat yang seterusnya. Man, asalnya mim baris atas bunyi man. Bunyi man, tapi bila datang kaf jadi ikhfa. Man, dua harakat. Kana adu, tekankan di atas waw. Aduwal. Sekali lagi, idgham bila gunnah di situ, waw tanwin dua di atas bertemu lam yang bersabdu. Aduwal lillah, lillah. Dibaca dengan nipis ya, lafzul jalalah. Lillahi wa mala, dibacakan 4 atau 5 harakat. Ikatihi, 2 harakat. Wa rusulihi, maksilah qasirah, 2 harakat. Wajibri, wajibri, ada khalkhalah di situ. Jib, ba bertanda sukun. Ri dibaca nipis. Lawamika lafain. Hati-hati di sini. Kadang-kadang di sini saya jumpa kadang ramai orang lambat masuk. Dia baca wajibri lawami. La nak ke wa lambat, dan juga wamika lafain. La nak ke fa tu lambat. Dia baca wamika lafainallah. Jadi kedengaran seakan-akan 2 harakat. Salah ya. Wamika lafain. Di situ dengungkan 2 harakat. Wajibul gunnah. Nallah, dibacakan lafzul jalalah kali ini tebal. Nallaha aduwal, idgham bila gunnah sekali lagi. Lil kafirin, dan ra-nya dibacakan nipis. Sekali lagi dengarkan. Man kana aduwwan lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa jibril wa mikala fa innallaha aduwwun lil kafirin. Alhamdulillah. Macam mana sahabat-sahabat? Okey. Kalau okey, jangan lupa berikan thumbs up insya-Allah jika sahabat-sahabat merasakan perkongsian ini bermanfaat. Dan yang baru bersama dengan kita, selamat menonton dan selamat belajar saya ucapkan. InsyaAllah, jangan lupa kita kongsikan dahulu dengan menekan button share supaya ilmu ini berterusan dan kita mendapat bukan saja pahala menuntut ilmu, juga pahala berkongsi ilmu yang bermanfaat. Baik, kita teruskan ayat yang seterusnya. Juga sekali lagi bagi sahabat-sahabat yang berhajat untuk kami bantu, jadi kami akan kirimkan ke rumah sahabat-sahabat yang menjadi ahli cepat Quran sebuah buku asas dan buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut. Jadi dan banyak lagi kelebihan-kelebihan sebagai ahli. InsyaAllah tidak ada yuran bulanan dan tahunan, hanya yuran keahlian sekali saja dikenakan seumur hidup dan dapat belajar sampai bila-bila. Jadi bagi yang berhajat boleh komen nak jadi ahli cepat Quran sekarang di ruangan komen. Baik, kita lihat ayat yang ke-99. Walaqad ada pantulan di situ. Ikhfa 2 harakat. Nun mati bertemu zai. Baik, ikhfa saya dah bagi tahu tadi di dalam huruf Al-Quran Rasam Usmani, nun matinya seperti hukum idgham bi gunnah dan bila gunnah
Nun matinya tidak diberikan tanda mati. Kalau nun mati yang diberikan tanda mati di dalam Al-Quran dan Sama Usmani itu hukum izhar. Sama ada izhar halqi ataupun izhar mutlak. Minta mungkin ada sahabat-sahabat yang tolong tuliskan. Ya. Baik, apa itu izhar mutlak? Nanti kalau jumpa contohnya saya bagi tahu, ya. Jadi kita baca asalnya an. Jadi di sini dah ikhfa jadi dua harakat. Zalna dibacakan dengan 4 ataupun 5 harakat. Di situ mad jaiz munfasal dibacakan dengan 4 atau 5 harakat. Ilai jangan baca ilai tapi lai. Ilaika ayat 2 harakat dan ya juga 2 harakat. Tim iqlab di situ. Asalnya ayatin, ta tanwin 2 di bawah bunyi tin, tan tin tun. Tetapi bila datang ba jadi tim, kita tukarkan nun kepada mim yang nipis, ya, 2 harakat. Bay, tekankan ba di atas ya yang bersabdu. Bayyinat, dan diwaqafkan sekurang-kurangnya 2, 4 ataupun 6 harakat. Jangan pula kita berhenti ayatin bayyinat. Salah, ya. Ta maftuhah tetap kekal bunyi ta tetapi diberikan tanda sukun mendatang di situ kerana waqaf, dan dibacakan di situ 2, 4 ataupun 6 harakat. Baik, di situ ada waqaf sili. Waqaf sili ni afdal diteruskan. Tapi kalau sahabat-sahabat tak sampai nafas, berhenti pada bayyinat, ta itu dimatikan. Tapi kalau nak wasal bayyinatin, di situ hukum idgham bi gunnah, masuk beserta dengung 2 harakat. Wama yak, tapi kalau waqaf pada nat itu ibtidak pada wama yakfuru biha. Tapi kalau sambung bayyinatin wama yak, ada hamas di situ. Furu biha dibacakan 4 atau 5 harakat. Illal jangan jangan baca illal tapi illal fasiqun. Boleh, ma'arid li sukun diwaqafkan, dihentikan dengan 2, 4 ataupun 6 harakat. Jangan pula kita berhenti illal fasiqun. Itu dah salah, ya. InsyaAllah sekali lagi kita dengarkan. Saya akan baca dengan waqaf pada bayinat dulu, ya. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. Baik, insyaAllah saya baca dengan sambung pula. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. Alhamdulillah, insyaAllah. Macam mana? Okey, masih lagi bersemangat? Masih lagi bersemangat? InsyaAllah. Kalau masih bersemangat, minta komen I love Quran. I love Quran, insyaAllah. Dan jangan lupa, kita tekan button share serta berikan thumbs up, insyaAllah, jika merasakan perkongsian ini bermanfaat. Baik, kita lihat ayat yang seterusnya. Sekejap lagi, insyaAllah, kita akan baca bersama-sama daripada ayat 94 sehingga ayat 101 surah Al-Baqarah. Sekarang kita lihat dulu satu persatunya. Awakullama ahadu. Jadi bacanya pastikan yang mana satu, yang mana dua harakatnya. Jangan ada yang tertukar panjang dan pendek. Kemudian ain bariatal bertemu ha besar. Dan di situ tanwin bertemu nun masuk beserta dengung 2 harakat. Dengungkan di situ. Dan nabadhahu, dha di hujung lidah. Nabadhahu ri di situ menjadi nipis. Fariqum, di situ tanwin bertemu mim idgham bi gunnah masuk beserta dengung. Asalnya fariqun, tapi bila datang mim jadi fariqum, terus masuk di atas mim 2 harakat. Min, bunyi saja min di situ hukum izhar halqi, terus masuk hum bagi yang waqaf. Bagi yang waqaf di situ ada jim kecil. Jim kecil merupakan tanda waqaf jaiz. Harus berhenti. Apa maksudnya? Boleh atau tak berhenti ataupun boleh nak teruskan. Kalau berhenti, berhentikan dengan minhum. Terus begitu. Hum, jangan hum tapi hum.
Jangan dipanjangkan pula. Jangan kita berhenti fariqum minhum. Tak betul. Dia kena berhenti minhum. Baik, kalau berhenti. Kalau lepas tu ibtidak balik pada bal aktsaruhum, sa di hujung lidah, saru ru. Dibacakan tebal di situ. Ruhum izhar syafawi. Sebut saja hum terus masuk la yu'minun. Baik. Kalau sahabat-sahabat pilih untuk waqaf, pilih untuk wasal, untuk sambung, maksudnya pada waqaf jaiz itu tak nak berhenti, jadi kena baca dengan wajah ikhfa syafawi di situ 2 harakat. Fariqum minhum bal ya. Jangan baca tak cukup 2 harakat pula, ya. Cuba kita baca sekali lagi. Saya akan baca dengan waqaf dahulu, ya. Kemudian nanti kita baca dengan wasal. Aw kullama ahadu ahdan nabadhahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Baik, sekarang saya akan baca dengan wasal. Aw kullama ahadu ahdan nabadhahu fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Alhamdulillah, macam mana? Okey, masih bersemangat lagi, kita teruskan. Masih bersemangat, kita teruskan. Yang baru bersama dengan kita, selamat menonton dan selamat belajar. Jangan lupa, insya-Allah kita meriah-meriahkan pengajian ilmu ini dengan menekan button share, insya-Allah. Jadi diharapnya sahabat-sahabat menekan perkongsian dengan menekan button share, insya-Allah, supaya ahli keluarga dan teman-teman yang kita sayangi dan kita cintai juga dapat memperbaiki bacaan Al-Quran mereka, insya-Allah, ya. Baik, kita lihat ayat yang ke-101. Walam, dengungkan di situ. Jangan kita baca walamma ja, tak betul. Dia kena baca walamma baru masuk ma. Walamma ja, dibacakan 4 atau 5 harakat. Ahum izhar syafawi, bunyi saja hum terus masuk. Rasulum, di situ hukumnya idgham bi gunnah, masuk beserta dengung 2 harakat. Min izhar halqi, bunyi saja min terus masuk. Lepas tu hukum ikhfa pula. Komplit di sini. Kita dah jumpa izhar syafawi, kita jumpa idgham bi gunnah, kita jumpa izhar halqi, kita jumpa ikhfa. Indillah, dan lafzul jalalah di sini dibacakan nipis, ya, 2 harakat. Jangan pula kita baca tebal. Indillah, tak betul. Ya, di sini kena baca nipis. Indillahi musaddiqul. Kemudian kita jumpa hukum idgham bila gunnah, masuk tanpa dengung. Dia ada 2 lah. Ada kadang orang panggil idgham bila gunnah, ada yang panggil idgham bi ghairi gunnah. Sama saja. Sama juga seperti hukum idgham bi gunnah. Ada yang gunakan nama idgham ma'al gunnah. Sama arti. Idgham bi gunnah dengan idgham ma'al gunnah sama artinya. Begitu juga idgham bila gunnah dan idgham bi ghairi gunnah sama artinya. Jadi mungkin ada sahabat-sahabat yang tolong tulis poin yang saya sampaikan tersebut. Baik. Musaddiqul lima, asalnya musaddiqun jadi musaddiqul. Lima ma'ahum, izhar syafawi, bunyi saja hum, jangan lambat terus pada nabadha, za di ujung lidah. Nabadha fariqum, ri menjadi nipis di situ 2 harakat. Kemudian idgham bi gunnah, masuk beserta dengung 2 harakat. Qum minalladzi, zi di hujung lidah. Na'utul, utul, 2 harakat dan ta baris depan terus naik di atas lam. Di situ alif lam qamariyah. Lamnya disebutkan dengan jelas. Utul kitaba kitaballah. Dan di situ lafzul jalalah dibacakan dengan tebal. 2 harakat. Hiwara'a zuhurihim, rihim, ri di situ menjadi nipis dan him izhar syafawi, bunyi saja him terus masuk. Ka'an, dengungkan di situ 2 harakat, nun sabdu. Nahum izhar syafawi lagi, kita jumpa di situ bunyi saja hum terus masuk. La ya'lamun. Alhamdulillah. Okey, kita baca sama-sama.
Walamma ja'ahum, gitu ya. Jadi masuknya itu biar betul. Sekali lagi dengarkan. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitab. Baik, kalau sahabat-sahabat tak sampai nafas hingga la ya'lamun, berhenti di situ, ambil balik pada nabadha fariqum. Nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a zuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Alhamdulillah. Boleh? Nak ingat satu-satu insya-Allah menjadi cabaran lah mungkin, tapi perlahan-lahan lah kita, yang penting diulang-ulang insya-Allah sehingga benar-benar menguasai. Baik, sekarang kita akan baca bersama-sama daripada awal ayat 94 hingga 101. Sebelum itu, boleh tak saya dapatkan komen seronoknya cinta Al-Quran? Dan jangan lupa insya-Allah sebelum kita membaca ayat ini, kita minta sahabat-sahabat tekan button share dulu insya-Allah, dan jangan lupa berikan heart dan juga thumbs up sebagai sokongan kepada saya supaya saya lebih bersemangat insya-Allah untuk meneruskan, dan kita berhajat untuk khatam Al-Quran ini bersama-sama. Jadi insya-Allah yang bersama dengan kita boleh ikuti insya-Allah live kita dari masa ke semasa yang akan kita berikan. Sekarang kita sudah sampai ke ayat yang ke-101 surah Al-Baqarah. Ya, kalau yang mana yang terlepas, pelajaran-pelajaran yang lepas, boleh tengok balik pada video-video yang lepas yang telah kita berikan, sama ada melalui page Facebook Fatihah ataupun melalui YouTube channel kita Fatihah TV. Baik, kalau semua dah bersedia, sebelum itu sekali lagi, yang mana nak kami bantu untuk belajar mengaji Al-Quran insya-Allah daripada asas, dan kami akan kirimkan ke rumah sahabat-sahabat sebuah buku asas dan tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut, dan dapatkan bimbingan secara langsung daripada kami insya-Allah dengan menjadi ahli cepat Quran. Jangan bimbang, tidak ada yuran bulanan dan tahunan. Yuran keahlian hanya dikenakan sekali sahaja seumur hidup. InsyaAllah kalau semua dah sedia, betulkan tempat duduk. Duduk bagi betul, tarik nafas, lepaskan. InsyaAllah kita akan mulakan dengan kiraan 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum sadiqin. وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ 1000 سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ. قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. مَنْ
كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah. Jadi diharapnya perkongsian tersebut sedikit sebanyak memberi manfaat kepada sahabat-sahabat dan insya-Allah memberi nilai tambah untuk meningkatkan kualiti bacaan Al-Quran sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi sebelum kita berakhir, jangan lupa sekali lagi mohon sahabat-sahabat menekan button share dan insya-Allah selepas ini ada satu video ringkas berdurasi 2 minit. Jadi bagi yang berhajat untuk kami bantu boleh tonton video tersebut untuk melihat bagaimanakah kaedah yang mudah, yang cepat, yang tersusun dan sistematik yang kami gunakan bagi membantu sahabat-sahabat yang nak belajar balik, nak memperbetulkan makhraj-makhraj huruf, hukum-hukum tajwid. Kita belajar balik satu persatu, insya-Allah diberikan contoh-contoh yang banyak dan jelas insya-Allah bagi meningkatkan kualiti sahabat-sahabat membaca Al-Quran. Jadi yang berhajat untuk mendapatkan, untuk kami kirim ke rumah anda sebuah buku asas dan tajwid serta rakamannya dan mendapat bimbingan daripada kami, jangan bimbang. InsyaAllah boleh komen nak jadi ahli cepat Quran sekarang ya di ruangan komen. Tidak ada yuran bulanan dan tahunan yang dikenakan, cuma yuran keahlian sekali saja seumur hidup. InsyaAllah untuk membantu kami meneruskan usaha dakwah kami, membantu ramai lagi di luar sana untuk membaca Al-Quran. Jadi insyaAllah sebelum berakhir, jangan lupa selepas ini subscribe YouTube channel kita Fatihah TV untuk mendapatkan banyak lagi pelajaran-pelajaran yang diberikan. Sungguhnya yang baik itu daripada Allah, yang kurang, yang lemah, yang silap itu daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri dengan aqulu qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat mengaji Al-Quran, ingat cepat Quran. Seronoknya cinta Al-Quran dan berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Memperkenalkan kaedah Al-Barki, satu kaedah cepat dan sistematik untuk belajar mengaji Al-Quran dari asas hingga mahir tajwid. Antara keunikan kaedah ini, ia menggunakan kata kunci yang mudah diingat dan bersifat anti lupa. Tidak seperti kaedah lain, Al-Barki juga memberikan penerangan tajwid beserta contoh dan huraian yang tersusun dan mudah diikuti serta difahami. Pertamanya, pelajar akan diperkenalkan dengan 4 kata kunci teras yang menggunakan baris atas atau fathah seperti nama saya, kata Jawa, kata roha, adalah ba. Setelah itu, pelajar akan melakukan latihan pengkayaan kata kunci dan dari situ bermulalah pelajar diperkenalkan dengan baris bawah dan depan atau lebih dikenali sebagai kasroh dan dhammah. Dari kata kunci nama saya menjadi nimisi, numusuyu, kata Jawa menjadi kiti jiwi, kutuju. Dari kata roha menjadi kitirihi, kuturuhu. Dan dari adalaba menjadi idilibi, udulubu. Seterusnya, pelajar akan belajar baris tanwin atau baris dua
juga bersandarkan kata kunci menjadi nan man san yan, kan tan jan wan, kan tan ron han, an dan lan ban, dan seterusnya latihan tanwin di bawah dan depan. Tahap seterusnya, pelajar akan belajar bacaan mat bersumberkan kata kunci menjadi nama saya, kata Jawa, kata roha adalah ba. Kaedah Al-Barki disusun dengan cara yang sangat sistematik dan telah berhasil membantu ramai menguasai bacaan Al-Quran dengan baik. Pada bahagian tajwid pula, pelajar akan diberikan pengenalan dan huraian hukum tajwid beserta contoh bacaan seperti hukum nun mati, mim mati, jenis-jenis idgham, hukum bacaan mat dan pelbagai lagi panduan serta bimbingan secara mudah dan berkesan. Apa tunggu lagi? Jom sertai kami menjadi ahli cepat Quran untuk kami bantu anda membaca Al-Quran dengan baik dan dapatkan sebuah buku asas, buku tajwid serta rakaman kedua-dua buah buku tersebut dan kesemua 17 keistimewaan ahli cepat Quran. Daftar sekarang dan selamat belajar cara mudah dan cepat mengaji Al-Quran. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz Izzuan Ahmad, guru Al-Quran bersanad riwayat Hafaz Asim. Untuk mendapatkan banyak lagi video cara cepat dan tepat mengaji Al-Quran, jangan lupa like page Fatihah dan subscribe YouTube channel Fatihah TV dan tekan notifikasi. Seronoknya cinta Al-Quran.